Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Natira, Humaira Aris, Siti Ramla Sidik, semua yang hadir pada pagi ni. Kalau alhamdulillah bagi tuan-tuan ada mesej apa-apa tuan-tuan hantar Muhammad Syahir Jaafar, Ki Demang, ya, ahlan wa sahlan. Wa Izzuddin, barakallahu fik. Lama tak nampak. Yang Mulia Raja Roslin. Tajuk pagi ni tajuk yang sangat penting untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan, iaitu satu bentuk syafaat yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Rasulullah SAW untuk mereka yang beruntung di akhirat nanti. Ahlan wa sahlan Dr. Nuazia, Mat Ayi, ahlan wa sahlan Abdul Malik, Waalaikumsalam warahmatullahi Nazir Nazri. Baik, Perkara pertama yang perlu kita tahu tentang syafaat Nabi SAW ialah ini menunjukkan kepada ketinggian darjat Nabi SAW. Faridah Yahya, Haridah Hasan, Al-Salan, Al-Fizan. Syafaat merupakan tanda ketinggian darjat Nabi SAW di sisi Tuhannya. Hal ini kerana hamba-hamba pilihan saja yang diberikan penghormatan untuk memberi syafaat kepada orang yang dikehendaki. Tuan-tuan tahu apa maksud syafaat? Syafaat adalah pelengkap Nuafika, ya, Yazi Haris. Andai dalam periksaan, cuba bayangkan kita mengalami periksaan dekat universiti, maka markah lulus ada 50, kita dapat 48 umpamanya, 2 lagi nak lulus ya, hari Misbah, maka kita pun merayulah kepada profesor, Prof tolonglah bagi saya kelulusan Ejul Aliza Muhammad, tolong bagi saya kelulusan, saya perlukan 2 saja, ya. Otherwise kalau tak dapat 2 ni, kita terpaksa tunggu lagi 1 semester. Tambah bila kita ni pelajar tajaan, sebagai contohnya belajar kat luar negara, nak kena 1 semester lagi, nak kena bayar sendiri, nak kena bayar sewa rumah lagi dan sebagainya. Maka seorang pelajar itu pun datanglah minta, mahasiswa atau mahasiswa itu minta tolong kepada pensyarahnya supaya berikan kelulusan. Saya bukan minta 20, bukan minta 30, bukan minta dapat A++. Saya cuma minta 2 saja, 2 markah saja, 2/100 saja. Supaya dengan itu saya dapat 50 dan saya pun lulus daripada subjek ni dan saya pun boleh pulang ke negara saya. Bayangkan tuan-tuan. Suzy Daniel, Abu Auni. Begitulah maksud syafaat. Syafaat maknanya kita mohon kepada pihak yang lebih tinggi satu kemudahan untuk pelepasan daripada kesukaran, kepayahan yang kita sedang alami. Kalau kat dunia sukar macam mana sekalipun, pasti jalan keluarnya tidaklah sukar mana rupa-rupanya. Tapi kalau ke akhirat, payah sekali tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Maka kita memang perlu kepada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi Allah telah menjanjikan syafaat ini sejak Rasulullah SAW masih di dunia lagi. Dan Allah telah firman, "Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah pasti memberikan kurnia kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menjadi puas. Hasan Basri dan para ulama lain menjelaskan bahawa kurniaan Allah yang diberikan kepada Rasulullah SAW sehingga puas itu tak lain tak bukanlah syafaat seluas-luasnya untuk menyelamatkan umatnya dari siksaan neraka. Ini merupakan syafaat kategori pertama, Muhammad Amin Han, yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuraini, Puan Nuraini, assalamualaikum. Puan Kamisa SMS, ya, ini menunjukkan kepada keluasan rahmat Allah untuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir bertajuk Ma'alimut Tanzil, Imam Baghawi meriwayatkan ucapan Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, iaitu cucu Rasulullah SAW yang hidup di Madinah. "Wahai ahli Iraq, kamu pendapat bahawa ayat yang paling menjanjikan adalah firman Allah, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka sendiri, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Kamu beranggapan ayat itu merupakan ayat yang paling menggembirakan kamu kerana ia melambangkan kepemurahan Allah memberi pengampunan kepada hamba-hambanya yang bersalah. Bukan? Tapi bagi kami,
ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat yang paling menggembirakan kami, yang paling beri harapan kepada kami adalah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan berikan kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menjadi puas. Ini ayat arja al-aya indana. Arja ni maknanya Sa'di Basar ya. Al-Wasalan Asia sama. Mana arja ni makna yang paling memberi harapan kepada kita. Baik Jadi yang paling beri harapan kepada kami selaku Ahlul Bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ayat yang menunjukkan kepada pemberian Allah kepada Nabi-Nya SAW sehingga baginda menjadi gembira, menjadi puas, iaitu ayat yang menunjukkan kepada luasnya rahmat Allah untuk diberikan kepada hamba-hambanya bersalah, iaitu mereka yang masuk neraka nanti akan dimasukkan ke dalam syurga. Pendapat Imam Ja'far As-Sadiq ini sangat berasas, kerana ayat-ayat yang menjanjikan kurnia yang memuaskan Rasulullah SAW ini benar-benar berisi janji yang sangat membahagiakan. Ayat ini seolah-olah memberikan jaminan bahawa semua umat Islam tidak akan kekal dalam neraka, kerana Rasulullah SAW tidak akan puas lagi melihat masih ada umatnya yang tertinggal dalam neraka walaupun hanya seorang. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jelas sekali, berasas sekali pendapat ini. Seperti kata Imam Al-Baghawi tadi, bahawa ia menunjukkan kepada tingginya makam Rasulullah sehingga Rasulullah SAW dapat membawa keluar semua umatnya yang bersalah, yang mereka dihukum dalam neraka untuk dimasukkan dalam syurga, kerana syarat asas kepada pengampunan itu telah ada pada mereka, iaitu mereka beriman kepada Allah SWT. Di sini yang pernah saya jelaskan kepada tuan-tuan dahulu pendapat Al-Imam Dr. Muhammad Ratib Nabulisi, untuk bagi mudah faham. Andai destinasi kita merupakan akhirat, ia seumpama seorang yang menaiki kereta api ke destinasi yang betul. Katalah kita semua kena pergi ke Kota Baru. Naik kereta api pergi Kota Baru. Kota Baru itu satu gambaran untuk menunjukkan kepada direction yang dikehendaki kepada setiap penumpang. Ada sebagian penumpang yang degil, dia bukan naik Kota Baru, dia pergi ke Johor Bahru. Maka dalam perjalanannya, walaupun dia berkelakuan baik, dia mematuhi arahan, duduk dengan tertib, berbanding dengan pergi Kota Baru itu, mungkin ada yang tersalah, mungkin ada bergaduh dengan orang, mungkin menumpahkan air di pakaian orang, mungkin ada perkara-perkara yang tak sepatutnya dilakukan ketika menaiki kereta api itu. Tapi as long as directionnya betul menuju ke Kota Baru, tiba di Kota Baru pakaiannya kotor, ya betul. Dia dihukum, ya betul. Tapi directionnya adalah betul kerana tempat yang ditujunya adalah Kota Baru yang telah pun ditetapkan itu. Maka tiba di sana mungkin dia dihukum, tapi kemudian dilepaskan, diberi kepadanya apa yang telah pun dirancang. Tetapi yang pergi ke Johor Bahru ni, walaupun kelakuannya bagus, walaupun dalam perjalanan bagi orang minum, walaupun akhlaknya baik, tetapi directionnya salah. Orang suruh pergi Kota Baru, kau pergi Johor Bahru, buat apa? Maka itulah perumpamaan mereka yang menuju jalan yang salah di dunia. Mereka yang tidak beriman kepada Allah adalah seumpama seorang yang menaiki kereta api ke destinasi yang salah. Walaupun perangannya betul, walaupun akhlaknya baik. Sebenarnya orang kafir ni kita tak kata akhlak ya, kita kerana akhlak ni ada satu berkaitan dengan akidah. Maka tak tepatlah kita kata bagusnya akhlak orang kafir. Tak tepat. Kerana akhlak itu hanya sifat orang beriman saja. Nabi SAW sering berdoa, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Kita kalau tengok cermin kan, doa dengan doa ni, Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperelokkan kejadianku, maka elokkanlah akhlakku. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Khuluq maknanya akhlak. Akhlak ni ada kaitan dengan akidah. Berbanding dengan orang-orang kafir, mereka melakukan satu kebaikan kerana maslahat yang tertentu, bukan kerana akidah, bukan kerana keyakinan pada Allah, tapi mungkin kerana kebendaan yang tertentu. Kenapa orang kafir itu tepati masa, tepat waktunya dia datang? Kerana dia melihat di situ keuntungan keuangan. Kalau tak menepati masa, nanti sukarlah nak close satu bisnes itu. Tapi kita orang Islam menepati masa kerana ia disuruh oleh Allah. Ia merupakan satu akhlak, ia merupakan satu perintah daripada Allah SWT. Dan Allah mengajar kita dalam bab salat pun waktu-waktu yang telah ditetapkan. Subuh 5.49 contohnya. Zuhur 1 minit. Kenapa tak 1 minit? Kenapa tak 1 tepat? Kenapa 1 minit lebih? Kerana Allah nak menganjur kepada kita, nak mengajar kita, nak menunjuk kepada kita kepentingan menepati masa. Gitu. Jizah, ahlan wa sahlan. Dari Ibrahim, Rosmani, Abdul Halim, barakallahu fikum. Baik.
Sebagai perwujudan daripada janji Allah ini, Rasulullah SAW dikurniakan berbagai bentuk syafaat yang akan digunakan untuk kebaikan umatnya di akhirat. Bentuk syafaat ini pernah dihuraikan oleh Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Qurtubi dan juga Al-Hafiz Ibn Kathir dalam karangan masing-masing. Bentuk syafaat yang pertama dan terbesar adalah syafaat yang melepaskan seluruh makhluk daripada siksaan zahir dan juga batin sementara menunggu proses perhitungan, iaitu apabila semua manusia termasuk para Nabi Rasul tidak ada yang berani meminta Allah SWT untuk memulakan hisab. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke Arash, bersujud memuji Allah dengan pelbagai pujian yang indah. Allah SWT telah pun berkenan mengkabulkan permintaan Nabi-Nya untuk memulakan hisab. Ini yang disebutkan dalam hadis sahih daripada Ibn Umar, katanya, Inna nasa yasiruna yawmal qiyamati juthan, kullu ummatin tatba'u nabiyaha, yaquluna ya fulan ishfa' hatta tantahi syafa'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazalika yawmu yab'athu Allahu al-maqam al-mahmud. Pada hari kiamat nanti semua manusia berlutut. Setiap umat datang kepada Nabi-Nya berkata, wahai Nabi, berikanlah syafaat. Mereka terus datang satu Nabi kepada yang lain. Akhirnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada hari itulah Allah menempatkan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di maqam al-mahmud. Maqam mahmud, tempat yang sangat tinggi yang kita sentiasa doakan untuk Nabi yang memperolehinya sebab azan itu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma wa salatu qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa syarafa wa darajata al-'aliyata rafi'a wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Ni yang kita doakan selepas setiap kali kita mendengar azan. Dituntut kita untuk berdoa dengan doa demikian. Kerana setiap kali kita berdoa untuk Rasulullah SAW, darjat kita akan ditinggikan oleh Allah dan kita diberikan keampunan olehnya. Nah tak? Kita minta keampunan untuk Rasulullah SAW, mohonkan darjat yang tinggi untuk Rasulullah, salawat dan salam ke atas baginda, dan maqam dan juga maqam mahmud. Maka Allah beri kepada kita keampunan, Allah beri kepada kita pun darjat yang tinggi di sisinya. Jangan fikir pula, apa aku mohon darjat untuk Rasulullah SAW, Rasulullah kan dah tinggi darjatnya. Memang ia merupakan ibadah untuk kita sebenarnya, seperti doa, zikir, salawat. Bentuk kedua syafaat Rasulullah adalah untuk orang yang pahala dan juga dosanya sama berat. Maka mereka juga akan diperkenankan untuk masuk syurga. Masya Allah, Allahu Akbar, la hawla wa quwwata illa billah. Mak Terengganu, Muhammad Amin Khan, Hasfani Ahmad, Maqam Mahmud, Bentuk ketiga pula adalah syafaat baginda untuk orang yang telah diperintahkan masuk neraka agar dibatalkan perintah tersebut. Ini kalau orang itu dijatuhkan kesalahan, maka dikenakan hukuman. Tapi ada pengampunan akan diberikan. Mandang kepada jasanya sebelum ini mungkin, mandang kepada perkara tersebut adalah berkelakuan baik dalam penjara contohnya, maka ada pihak yang boleh berikan pengampunan. Allahu Akbar. Takkan GPS kita ke akhirat, betul Mas Najwa, Rahmat, Effend Rahmat. Jadi tetapkan destinasi kita, GPS kita untuk ke akhirat, melakukan amal soleh, antaranya dalam memperbanyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kali ini. Kedua bentuk syafaat ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Al-Hafiz Ibn Abi Dunya dalam Kitabul Ahwal daripada Ibn Abbas bahawa Rasulullah sabda, pada hari kiamat Allah akan meletakkan mimbarnya daripada emas untuk para nabi. Mereka duduk atasnya. Tempat dudukku tetap kosong. Aku tidak duduk kerana aku terus berdiri di hadapan Allah untuk membela umatku. Aku sangat takut diperintahkan masuk syurga dan meninggalkan mereka di belakangku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu mulia akhirat Nabi kita. Ingat kita sampai ke sudah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tak ingat Rasulullah ni memang tak patut sangat, tuan-tuan. Allah berkata, lalu aku berkata, wahai Tuhan, umatku, umatku. Allah berfirman, wahai Muhammad, apa yang kau ingin agar aku lakukan kepada umatmu? Baginda menjawab, percepatkanlah hisab mereka, wahai Tuhan. Umatku lalu dipanggil menjalani hisab. Sebahagian mereka masuk syurga dengan rahmat Allah dan sebahagian mereka masuk syurga dengan syafaatku. Aku terus memberi syafaat hingga diserahkan kepadaku lembaran nama-nama yang telah ditetapkan masuk neraka. Malaikat Malik, penjaga neraka, berkata kepadaku, wahai Muhammad, engkau tidak meninggalkan sedikit pun kemurkaan Tuhanmu menyentuh umatmu. Allahu Akbar. Malaikat Malik melihat Rasulullah. Ini Sabul Majid. Malaikat Malik sampai berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunga berguran,
Engkau tak tinggalkan seorang pun umatmu daripada dikenakan seksa, wahai Muhammad. Kasihnya engkau kepada umatmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintanya Nabi kepada kita, tuan-tuan ni, kebanyakkanlah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Bentuk syafaat yang keempat adalah untuk meninggikan darjat ahli syurga, walaupun amalan mereka tidak mencukupi untuk mencapai darjat tersebut. Dari syafaat inilah sebuah hadis daripada Abu Musa al-Asy'ari, bapa saudara Abu Musa yang bernama Abu Amir terbunuh dalam perang Autas. Apabila Rasulullah SAW mendengar berita kematiannya, baginda pun berwuduk lalu berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Ini adab berdoa, nampak tuan-tuan? Wuduk, nak cakap dengan Allah ni biar dalam keadaan suci, menghadap kiblat, kemudian mengangkat kedua tangan dan berdoalah bersungguh-sungguh. Setiap kali kita mendapat ilham untuk berdoa, maka doalah tuan-tuan ni, kerana satu asar mengatakan idza ulhimtu du'a kanat al-ijabatu ma'ahu. Setiap kali aku mendapat ilham untuk berdoa, sebenarnya pintu kemakbulan sedang dibuka. Maka jangan bertangguh-tangguh. Ibu, bapa teringat anak kita, maka terus berdoa. Jangan duduk tangguh-tangguh. Tak kira waktu malam ke, pagi, petang, duha, lepas asar ke. Kerana waktu berdoa ni tidak terhad kepada waktu tertentu. Bila-bila masa boleh baca. Dalam kapal terbang ke, turun kapal terbang ke. Ya, kita hantar anak pergi belajar overseas, kemudian teringat dan kapal terbang, Allahu Akbar, pertama kali jauh daripada kita, contohnya. Maka terus berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang keluar daripada hati sendiri kita dengan penuh yakin, penuh keyakinan kepada pemerintah, kepada kekuasaan yang daripada Allah Taala. Laili Abdul Jalil, Cikgu TJ Muhammad, ahlan wa sahlan. Baik, doa Nabi untuk bapa saudara Abu Musa Asy'ari ni, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir, Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa kathirin min khalqika aw minan nas. Ya Allah, ampunkan untuk Abu Amir, tinggikan kedudukannya wahai Tuhan, dan dudukkan beliau pada hari kiamat nanti mengatasi kedudukan makhluk-makhlukmu yang lain. Ya, ni Facebook ada bagi kepada saya. Kalau tuan-tuan nak bagi star, belanja star kat saya boleh, tuan-tuan bagi. Ini Facebook cadangkan supaya beritahu kat tuan-tuan. Tuan-tuan nak tulis apa message pun, nanti ada peluang saya jawab, insyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan dimulai sihat. Ada beberapa permintaan daripada tuan-tuan untuk kita adakan kursus daurah. Sekarang pun dah boleh bergerak dengan lancar ke mana-mana. InsyaAllah bagi tuan-tuan yang ada masa terluang, kami nak adakan daurah nanti insyaAllah. Daurah memahami tafsir Quran, daurah bahasa Arab, daurah memahami hadis-hadis Riyadhus Salihin, tuan-tuan. Contohnya kitab Riyadhus Salihin ni, saya mengajar kitab ni lama dah. Ringkasan Riyadhus Salihin di Taman Tun, di sebelah Balai Islam Taman Tun. Di rumah yang bahagia Datuk Murad. Ni adalah kitab yang kita pelajari bertahun-tahun, tapi sejak PKP terhenti. Maka ada yang minta menyarankan supaya kita adakan kursus tertutup, daurah tertutup di tempat tentu, nanti kita adakan insyaAllah. Betul Okey. Alhamdulillah, Azizah Muhammad. Setiap kali dapat ilham untuk berdoa, maka berdoa. Kerana pada waktu itu pintu kemakbulan sedang dibuka. Ya. Muaslam Fauzi, Manisa Ahmad, Sahlan, semua yang hadir pada pagi ni. Jadi ini adalah syafaat Nabi yang keempat, iaitu Nabi SAW berdoa untuk pakcik kepada Abu Musa Asy'ari yang terkorban dalam perang Autas, supaya Sahlan, Mu'akhir Yaqub, Jarian Juno, Rabi'atul Abu Bakar, Allah Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Baik, Nabi telah mendoakan untuk Abu Amir, ya Allah, ampunkan Abu Amir dan dudukkan dia di tempat yang paling tinggi, mengatasi kedudukan orang-orang lain di sisimu di akhirat nanti. Ya Allah, tingginya darjat Sofi Amir. Yang kelima, bentuk kelima, itu syafaat Rasulullah untuk meringankan siksaan yang diterima oleh Abu Talib dan neraka. Inna ahwana nasi azaban yawmal qiyamah rajulun yudha'u tahta aqdam akhmasaihi naru jahannam yaghli bihima dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksaannya di akhirat adalah pakcik Nabi bernama Abu Talib. Iaitulah kelak di akhirat dia akan letakkan, digantungkan di puncak api neraka. Yang kena pada tapak kakinya adalah asap api neraka itu saja, tak kena apinya. Walaupun demikian, kakinya itu dengan sebab sentuhan asap api neraka,
maka menggelegaklah dengan asap api neraka itu otak kepada Abu Talib. Boleh bayangkan ke tidak, tuan-tuan? Boleh bayang ke tak? Allah memang tak terbayang, kan? Jadi Imam Az-Zamakhsyari mengatakan bahawa Allah sengaja tazlil, menundukkan api bagi kegunaan manusia sebagai satu nikmat yang sebenarnya di sebalik api yang panas itu, engkau dapat bayangkan betapa dahsyatnya siksa Allah di akhirat. Neraka yang ada itu 70 kali lebih panas daripada api di dunia. Andai api di dunia itu pun kau dah tak boleh tahan, bayangkanlah api akhirat, saudara. Maka janganlah kau melakukan maksiat kepada Allah, kerana api akhirat itu jauh lebih panas daripada api dunia yang kau gunakan untuk masak itu. Ahlan sahlan Ummul Hafsah, Siti Zawiyah. Ahlan sahlan. Mak Isa Ismail, jazakallah khairan. Baik. Inilah dia Nabi SAW yang gigih. Nabi SAW telah pun gigih dibela oleh pakcik itu. Walaupun Abu Talib tidak masuk Islam. Bagi pendapat yang paling kuat, Abu Talib tidak masuk Islam sebenarnya. Ada seorang mengatakan bahawa Abu Talib tak kala nak meninggal dunia itu menggerakkan jarinya. Seperti disebut oleh Imam Malik dan Muwatta, menunjukkan seolah-olah dia mengucapkan syahadah. Wallahualam. Tapi pendapat yang paling sahih mengatakan bahawa Abu Talib tidak masuk Islam sampailah ke hari akhir hidupnya. Bagi menghargai jasa-jasa Abu Talib ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah agar dijadikan beliau ni ahli neraka yang paling ringan siksaannya. Allahu Akbar. Kerana Nabi juga bersabda, la'allahu tanfa'u syafa'ati yawmal qiyamah fayuj'al fi dhakhta minan nar yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimaghihi. Semoga syafaatku akan berguna untuk Abu Talib pada hari kiamat. Ia akan letakkan pada api setinggi kakinya, otaknya mendidih kerana panasnya. Allahu Akbar. Kalau gitulah siksaan untuk neraka yang paling ringan. Bayangkanlah yang paling kejam, yang paling berat, yang paling dahsyat, tuan-tuan yang mulia sekalian. Ustaz, kenapa Abu Talib Allah tak pilih untuk masuk Islam, ya? Ini memang urusan Allah, saudara. Memang kita tak mampu nak nyatakan apa sebab tadi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah Taala yang telah menetapkan satu perkara. Kita yang berada di Islam ni, kita syukur banyak pada Allah. Memang kita tak boleh menjamin hidayah ni milik siapa pun. Ia memang urusan Allah sepenuhnya. Yang kita lakukan hanyalah usaha saja. Tahniah, terima kasih kepada tuan-tuan yang dah datang ke masjid, berjemaah masjid. Ada orang yang mengajak orang pergi ke masjid, mengadakan kuliah online, mengajak memberitahu orang kepada kepentingan ilmu dan sebagainya. Allahu Akbar. Tahniah. Mudah-mudahan kita mengambil tanggungjawab para Nabi. Baik. Bentuk keenam syafaat Rasulullah adalah mengeluarkan para pelaku dosa besar dan neraka. Hadis berkenaan dengan bentuk syafaat ni sangat banyak dan mencapai darjat mutawatir. Mutawatir maksudnya, tuan-tuan, mutawatir ni maknanya daripada 1 bawa kepada 3, kepada 5, ke 7 dan sebagainya. Dia ibarat piramid. Pada 1 berkembang banyak. Jadi maknanya hadis mutawatir, hadis yang sangat sahih, dan mustahil berlaku pembohongan kat situ kerana diriwayatkan oleh banyak golongan, banyak pihak selepas di atasnya kurang. Daripada 3 jadi 10, jadi 20, jadi 50, maka dia menjadi tawatur. Mutawatir ni berarti disampaikan daripada pihak yang ramai, daripada pihak yang kurang daripadanya. Bertambah ramai, maka mustahillah para sahabat itu berdosa untuk menyampaikan Islam. Itu maksudnya mutawatir. Jadi satu persatu umat Rasulullah SAW dikeluarkan neraka sesuai dengan kadar tauhid yang terdapat dalam hati mereka. Semakin kuat keimanan mereka, semakin cepat mereka dikeluarkan. Orang yang terakhir keluar dari neraka adalah orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji sawi. Macam mana besar biji sawi, tuan-tuan? Besar zarah. Sebesar zarah sekalipun tetap akan memasuki syurga. Dia inilah yang terakhir sekali masuk syurga dari kalangan ahli neraka. Dia orang beriman, maksudnya seperti yang saya gambarkan tadi, menaiki kereta api ke destinasi yang betul. Mereka adalah orang yang terlalu banyak melakukan dosa besar walaupun status mereka Muslim. Berkenaan dengan syafaat ini, At-Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi SAW sabda, "Syafaati li ahli kabair min ummati." Syafaatku disiapkan untuk pelaku dosa besar daripada umatku. Syafaat Rasulullah sangat banyak dan berbagai-bagai bentuk. Kesemuanya menuju kepada satu matlamat, iaitu membantu umatnya melalui masa-masa yang paling sukar dan berat dalam hari kiamat nanti. Saya telah jelaskan di awal-awal tadi, syafaat ni, tuan-tuan, adalah berarti pelengkap, iaitulah penggenap. Amalan kita kurang, kan? Maka
dapat syafaat ini jadi cukup. Macam seorang pelajar yang belajar di universiti, dia perlukan satu markah saja untuk lulus. Andai tak lulus, dia terpaksa repeat subjek itu pada semester yang berikutnya. Duit nak kena keluar lagi, masa nak kena tunggu lagi. Kalau kat Malaysia tak mengapalah, kalau luar negeri tanggungannya tinggi, bayarannya mahal, sewa rumahnya mahal. Maka itulah kepentingan syafaat daripada seseorang pensyarah. Berarti syafaat untuk kelulusan dengan segera dapat pulang. Maka di akhirat begitu juga akan berulang. Orang yang kekurangan pahala ni, dalam berbagai bentuknya, situasinya perlu kepada syafaat Rasulullah SAW. Mana mungkin kalau kita ni tak berdosa, tuan-tuan. Mana orang yang suci daripada dosa. Tak ada dengan kita maksum, tuan-tuan. Kita perlu kepada syafaat Rasulullah SAW. Baik. Sofi Amir, Alhamdulillah. Baik. Manusia terlalu lemah untuk melalui masa-masa itu sendirian. Sekuat dan sebanyak mana pun ibadah seseorang, kekurangan dan kecacatan tetap mewarnai ibadahnya sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Dengan ayat ni, kita memang kekurangan, kita perlu kepada bantuan. Jadi bantuan yang paling penting, bantuan untuk mendapat rahmat Allah di akhirat, agar kita keluar daripada siksaan, selamat daripada siksaan. Kalau kat dunia ni sukar macam mana, tuan-tuan, masih tak ada makanan. Ya, macam mana sukar sekalipun kita boleh berusaha. Saya baru pulang dari Negeri Sembilan. Cerita sikit, semalam ada buat video tapi terputus kan, tuan. Tentang orang menternak kelulut. Kelulut ni senang, Ustaz. Modalnya pun tak tinggi. Ambil je perdu pokok itu atau batang pokok yang tertentu tu, ada kuin dalamnya. Letak tempat yang betul, tutup dengan cara yang betul, kelulut pun datang. Kelulut ini mahal. 1 kilo je nilai madunya itu mungkin mencapai RM200 ataupun lebih. Saya jual tak mahal lah, sebab saya buat sendiri, kata sahabat ni. Bukan saya tak jual madu kelulut, tuan. Beliau cerita, heran tengok anak muda pada hari ni nak minta kerja, gaji murah-murah pun pergi minta kerja. Bukan baik kalau berniaga, kata Haji Fauzi ni, tuan. Soalan saya masukkan sikit, tapi nampaknya coverage tak bagus kat situ, maka tak dapat lengkapkan cerita saya, tuan-tuan ni. Inilah dalam hidup ni, minta daripada Allah SWT, berusaha bersungguh. Yang kita minta daripada manusia ni hanyalah bimbingan, doa. Jangan minta-minta pada orang, tuan. Minta pada orang ni menjadikan diri kita hina. Kerana Nabi telah bersabda, izhad bima fi aidnas yuhibbukan nas. Kamu nak suruh orang sayang pada kamu, cinta pada kamu, jangan minta-minta. Kalau kita ni pergi kenduri kahwin sebagai contohnya, tak kira musim ni ke atau bila-bila akan datang, tak payahlah minta tapau bawa pulang makanan yang disediakan untuk hadirin, tuan-tuan. Ini satu sikap yang sangat memalukan. Sajalah teguran kepada golongan tertentu, ya. Kalau boleh nak ambil semua sekali, sedangkan makanan yang disediakan tu mungkin cukup-cukup untuk yang hadir. Bila kita minta, tuan rumah pun dah rasa bersalah tak bagi. Dan yang layak untuk kita makan tu yang ada saja atas pinggan. Sudahlah, tak payah nak bungkus, nak apa. Itu juga kita ajar anak-anak kita supaya jangan meminta-minta lah, tuan-tuan. Kalau kita bagi tu orang ambil, ambil semua benda dia ambil ni. Ini sebab tak bertanggungjawab. Meminta-minta ni memang tak bagus. Kok mana pun tak bagus, tuan-tuan. Saya sampaikanlah sikit, kadang-kadang tengok, ya. Musim perkahwinan, ada kalangan kita yang pergi jauh-jauh untuk beli barang buat door gift, dengan bag wovennya, dengan itu, dengan ini, macam-macam benda dia belinya. Kalau boleh terbang ke luar negara pun pergi terbang ke Vietnam, ke Jakarta, barang-barang untuk diberi kepada hadirin-hadirat datang. Saya nak beritahu, tuan-tuan, satu kajian tak rasmi menunjukkan semua barang yang kita beli, kita bagi ke orang datang kahwin ni, orang tak makan lah, tuan-tuan. Orang buang je. Bekas beg dan sebagainya memang tak digunakan. Tak payahlah kita membazir, tuan-tuan. Tak payah. Sepatutnya yang sibuk kita fikirkan ayah ibu, ya. Anak-anak kita nak kahwin tu apa kelengkapannya lepas kahwin. Sewa rumah dia, kereta dia ke, besok dia dapat anak macam mana, itu lagi utama. Kan? Ini kita spend pada benda-benda yang tak perlu, nak buat apa. Teguran ni kepada semua kita, ya, termasuk diri saya sendiri, termasuk yalah golongan wanita, isteri kita. Kadang-kadang dalam bab begini, cuba ambil benda yang lebih penting. Tarkul muhim ilal aham. Ambil benda yang lebih penting. Prioritize. Ambil benda yang lebih priority. Kan? Kadang-kadang rasa sedih juga sebab kita menerbitkan buku-buku. Kita tahu ada golongan ni bila nak berkahwin pergi sampai ke luar negara. Dulu cerita dulu. Mudah-mudahan tak berlaku lagi, ya. Pergi sampai luar negara, pergi cari bahan itu, beli tiket, duduk hotel,
beli barang. Kadang-kadang tak boleh nak bawa balik, naik kapal terbang, hantar melalui kapal pula. Oi, persediaan dahsyat. Nanti bila dah sampai kat Malaysia, hantar surat dekat kami Telaga Biru, minta bantuan, minta buku, minta hadiah majalah dan sebagainya. Sikap ni salah lah tuan-tuan, tak apa kena lah. Kita hasilkan buku-buku dengan susah payah sebenarnya, bukan kita barang pokok. Kun fayakun, jadi kertas cetak mahal. Tapi malangnya ada sebahagian pihak, tak ramai lah, sebahagiannya tak ada keprimanusiaan, tak ada pertimbangan. Kalau benda-benda luar tu dia boleh spend duit, padahal benda tu tak ada guna lah tuan. Tapi bila sampai berilmu ni, berkira kemain lagi. Nak buat investment, faham Al-Quran hadis, kemain lagi berkira-kira dia. Tapi benda-benda melalaikan dan juga membuang duit macam tu, ini tuan-tuan, memang malang sekali lah kalau sebahagian daripada umat Islam macam tu sikapnya. Dia tak ambil berat apa yang menambah imannya. Kerana membaca ni menambah iman tau. Yang lebih dia ambil beratnya adalah untuk keseronokannya, kebanggaannya, menunjuk pada orangnya. Dan Allah selamatkan kita daripada sifat-sifat macam ni lah tuan-tuan. Macam-macam hal. Baik, kita sedang baca sekarang tentang manusia yang kuat di dunia, dia belum tentu kuat di akhirat. Dia akan tiba keadaannya seperti itu tuan-tuan, iaitu di akhirat diperlukan kepada bantuan, dan bantuan yang ada pada masa itu bukan daripada orang bertaraf YB ke, orang ahli politik ke, orang kaya ke, pangkat, tak, semuanya sudah hilang. Tak ada satu pun yang kekal, satu pun yang tinggal. Yang tinggal syafaat Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Yang tinggal hanyalah syafaat Rasulullah SAW. Jadi sekuat mana pun ibadah seorang di dunia, sekuat mana pun tahu badannya, tetap dia akan ada kekurangan dan kecacatan, sehingga dia memerlukan kepada syafaat Rasulullah SAW untuk menutup segala kekurangan, keaiban yang berlaku itu tuan-tuan di akhirat nanti. Syafaat ini insya-Allah akan meliputi setiap orang yang pernah mengucapkan 2 kalimah syahadah dengan penuh keikhlasan. Namun orang yang paling besar peluangnya mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang selalu menghadirkan Rasulullah dalam hatinya, iaitu orang yang menjadikan sunnah sebagai panduan hidup, memperbanyakkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi telah bersabda, "Aulan nasi bi yaumil qiyamati aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak selawat kepadaku. Jadi tak salah lah tuan-tuan kan, kita adakan majlis maulid, kumpul adik-adik untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada salah, tak ada masalah padanya. Buatlah asal saja mengingatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingati Rasulullah cukuplah. Ingat para ulama sikit-sikit sudah. Kena datuk kita dulu pembuka kampung, orang alim, ingat sudah, sebut sekali, adakan majlis untuknya sekali-sekali, tak ada masalah. Tapi yang paling penting ialah ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raya tarik saya ada satu saran kelulut. Baik. Jadi cerita tentang orang pada hari ini terlalu banyak minta-minta pada orang lain tanpa perasaan malu. Kemudian dapat daripada bantuan orang ni, tuan-tuan, benda yang kita minta daripada orang ni, jagalah diri kita daripada minta-minta kepada orang. Berusahalah sedaya upaya supaya hidup kita menjadi mulia tanpa perlu bantuan pada sesiapa. Macam-macam kerja boleh buat. Orang dekat Thailand tu, untuk tuan-tuan, kat setiap rumah mereka ada bela ayam, ada bela ikan, ada bela sayur. Sekurang-kurangnya kalau susah macam mana pun boleh sembelih ayam, boleh ketuk ikan keli tu boleh makan. Ada tanam sayur sikit, lebih-lebih paling kurang pun ulam raja boleh makan. Ini tuan-tuan yang Mujahidah Usta Zaini Ahmad. Cubalah kita buat apa yang kita mampu lah. Mungkin tak mampu untuk belayar, rumah pun tak luas mana, tapi boleh kita usahakan. Mungkin duduk kat perumahan ada tempat-tempat tanah-tanah kosong dibenarkan untuk tanam kacang panjang. Cuba tuan-tuan, keluarkan peluh, cari rezeki, minta tolong kepada Allah SWT. Baik. Ahlan wa sahlan Jimmy Azlin, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Baik. Jadi orang yang paling mudah dapat syafaat di akhirat, orang yang sentiasa menghadirkan Rasulullah dalam hatinya, mendoakan untuk Rasulullah dengan bersalawat ke atas baginda Islam. Seperti contohnya Allahumma salli ala Muhammad. Kata Imam Nawawi ada banyak versi salawat. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Ini adalah bentuk-bentuk selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Azkarul Azkar oleh Imam Asyuti, yang pernah kita pelajari kitab ni, ringkasan daripada Imam Nawawi Al-Azkar, mengatakan bahawa kalau seorang itu mengalami kaki kram,
kaki dia tiba-tiba tak boleh bergerak contohnya, maka apakah doa yang diucapkan? Doa yang diucapkan adalah mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kaki kita krem, anggota kita sakit, tak boleh bergerak, rasa macam krem lah tuan-tuan, maka ucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Inilah doa untuk orang yang mengalami perkara-perkara demikian. Baik. Jadi inilah cerita tentang syafaat Nabi SAW. Mudah-mudahan setiap kita akan memperolehinya. Saya dah jelaskan tadi ada 6 syafaat. Syafaat pertama adalah mempercepatkan hisab ketika manusia termanggu-manggu dalam keadaan kepanasan yang amat sangat daripada mahsyar itu. Maka akhirnya Nabi yang telah mohon kepada Allah supaya disegerakan hisab. Yang kedua, syafaat Rasulullah untuk memasukkan orang yang sama berat dosa dengan pahalanya agar dapat masuk syurga. Syafaat ketiga adalah untuk orang yang diperintahkan masuk neraka lalu dibatalkan perintah tersebut, akhirnya dia masuk syurga. Syafaat keempat adalah syafaat Nabi untuk orang yang seseorang agar darjatnya ditinggikan di akhirat, macam kisah Abu Amir, bapa saudara kepada Abu Musa ni, yang telah pun didoakan Nabi supaya waja'alhu fawqa kathirin minan nas. Ya Allah, jadikan kedudukan Abu Amir di akhirat lebih tinggi daripada orang-orang lain. Dan yang kelima iaitu syafaat Nabi SAW untuk Abu Talib, pakcik baginda yang banyak membantu dakwah Nabi supaya diringankan seksa di akhirat. Walaupun beliau ni orang kafir, tetapi Nabi SAW telah mohon kepada Allah supaya dia dikenakan seksa yang paling ringan. Itu yang kelima. Dan terakhir sekali, syafaat yang keenam iaitu syafaat Nabi mengeluarkan para pelaku dosa besar dari neraka. Kerana orang beriman, walaupun mereka ni melakukan dosa-dosa besar, mereka pasti akan dimasukkan ke dalam syurga. Seperti ibarat orang menaiki kereta api ke destinasi yang betul, yang saya berikan contoh tadi. Baik tuan, terima kasih anda tuan-tuan dapati kuliah ni ada manfaat padanya. Jangan lupa dapatkan Habatus Sauda daripada Zazan Travel untuk kesihatan kita pada musim Covid ni. Semalam saya pergi ke Negeri Sembilan dengan cerita bahawa Covid meningkat semula. Kita mohon kepada Allah Taala supaya Allah selamatkan kita. Ini sebagai satu ikhtiar Habatus Sauda dalam format kapsul seperti ini. Dapatkan daripada Zahzan Travel. Sekarang pun kami ada kempen dapat hadiah dengan beli menuju ke bulan ni tuan-tuan. Habatus Sauda Birkah. Namanya Birkah datang berkataan Barakah. Mari dapatkan daripada Zahzan Travel. InsyaAllah tuan-tuan tunggu, tak lama lagi kami akan mulakan travel, akan mulakan umrah. InsyaAllah pada hujung bulan 10 ni Zahzan Travel akan mulakan trip umrah yang pertama selepas PKP. Dan begitu juga ada trip-trip dalaman yang kita akan tumpukan kepada pendidikan kerohanian, tarbiyah, tasawuf dan sebagainya untuk tuan-tuan hadir bersama kami di Zahzan Travel dan kuliah-kuliah yang akan dimaklumkan, daurah-daurah yang akan diadakan. Jadi gitu juga bagi tuan yang nak melakukan akikah, jangan lupa Zahzan Travel kami boleh uruskan di mana saja tuan-tuan kehendaki, terutamanya di Mekah dan juga di Madinah. Kawasan Suzy Daniel. Lagi apa yang boleh saya maklumkan bagi tuan-tuan yang anak nak masuk ke sekolah, jangan lupa dapatkan buku-buku pendidikan dari Telaga Biru. Belajar Jawi, belajar khat, belajar semayang, ada kanvas dari salat. Saya sangat galakkan tuan-tuan memiliki anak-anak sekolah rendah supaya memiliki kitab yang namanya kanvas dari salat. Tahap 1, tahap 2. Kerana anak-anak kita perlu dilentur untuk memahami salat dan melakukannya dengan betul sejak dari kecil. Itulah tujuan kem bestari salat diterbitkan. Sebenarnya silibus ni wajib untuk anak-anak kita di sekolah rendah. Tapi maklumlah musim PKP yang panjangan ni, kita perlu masa dengan anak-anak kita untuk tekankan bab salat yang betul. Dalam buku ni ada segala perkara tu ditunjukkan dengan jelas. Tuan-tuan ni manalah buku saya ni contoh. Tak ada pula teman ni. Ada. Tuan-tuan. Ini adalah buku kem bestari salat yang saya wawarkan kepada tuan-tuan. Ni. Nampak tuan-tuan, kem bestari salat 1 dan 2. Dalamnya lengkap tuan-tuan. Ada warna, ada panduan. Ada surah-surah yang dia kena hafal, ada cara berdiri yang betul jadi imam. Ini semua kena ajar pada anak-anak tuan-tuan. Terang kan mungkin dia tak faham, tapi kalau kat sini ada latihan dan sebagainya. Kemudian yang best sekali kat hujung ada checklist. Pastikan anak-anak kita dah buat semua, dah faham. Kita boleh buat latihan ni bersama. Kalau kita tak buat, jangan harapkan guru-guru buat. Kerana murid-murid kat sekolah ramai. Kadang guru-guru tak dapat bagi penekanan. Jadikan buku ni ada kat rumah kita. Kem bestari solat. Ini untuk
Tahap 2 ini untuk tahap 1. Murid-murid dari 1 sampai darjah 3. Dalamnya tuan-tuan dapat lihat kan. Harganya RM5 saja tuan-tuan. RM5 saja. Tuan-tuan boleh order secara online daripada telaga-biru.com.my. Nanti kami hantar ke rumah. Camp Bestari Salat. Itu juga alhamdulillah kami terbitkan buku-buku untuk anak-anak ya. Di rumah mungkin anak-anak belajar ulum syariah, sirah, adab, bahasa Arab pun ada, jawi dan juga khat. Tengok buku dalam ni. Tuan, jawi dan khat. Ajar anak-anak kita kan. Belajar khat. Nampak contohnya Jadi begitu juga bagi anak-anak kita yang belum boleh membaca, dapatkan buku Bacalah Manjaku. Kita ibu kan, kalau kita tak ajar anak kita, usah harap cikgu kat sekolah dapat ajar. Kami terbitkan buku ni daripada 1 sampai 6. Nampak? Bacalah anakku. Spendlah masa anak-anak kita tuan-tuan untuk ajar mereka membaca. Nikmatnya kalau anak tu boleh membaca. Buku ni pun murah saja harganya. Cuma RM4 saja satu. Dapatkan satu set ni tuan-tuan daripada telaga-biru.com.my. Terima kasih tuan atas kehadiran tuan-tuan sekali lagi, dan jangan lupa kami juga ada kurma ajwa, kurma McJoel. Ni kurma McJoel contohnya yang datang daripada Palestin, Jordan. Nampak? Besar ni tuan-tuan. Makan ni nikmat tuan-tuan. Tengok. Dalamnya pun ya Allah menyelerakan. Memang menyelerakan. Sahabat saya beli dari Kuala Terengganu 3 botol macam ni, 3 hari habis. Makan dengan anak-anak. Allahu Akbar. Dapatkan dari Zazan Travel. Sangat enak untuk puasa sunat kita, umpamanya hari esok, puasa bulan kelahiran Nabi SAW ini. Puasa telah 3 hari sebulan. Ini boleh jadikan sebagai sahur. Sebiji ni cukup makan untuk sahur. Terima kasih Puan Kamisa. telaga-biru.com.my. Isna Izzah, sedap, memang sedap kurma ni, sangat sedap. Kurma McJoel dari Zazan Travel. Ingat McJoel, ingat Zazan Travel. Kami import dari Jordan, dari Palestin. Palestin. Inilah kurma yang difirmankan Allah dalam surah Maryam ayat 25. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Hai Maryam, ambillah, gegarkanlah pokok kurma itu. Ambillah buah kurma yang jatuh itu untuk merawat kesakitanmu kerana melahirkan puteramu Isa bin Maryam itu. Dapatkan daripada Zazan Travel. Baik tuan, setakat saja dulu. Sama-sama kita tamatkan kuliah pagi ini yang baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Fizul wa fika barakallah. Sama kita tamatkan dengan doa. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min al-baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih tuan. Jangan lupa sebelum tidur pagi ini sembahyang sunat duha, waktunya dah masuk sekarang. 2 rakaat tanda syukur pada Allah. 2 rakaat mohonlah hajat kita supaya semua urusan kita hari ini dibereskan oleh Allah. Terima kasih Abang Oyo. Terima kasih Anissa Osman. Terima kasih tuan-tuan ada peluang untuk send star kepada saya. Pun dibolehkan saya baca dekat Facebook pada pagi ni. Terima kasih tuan-tuan. Setakat saja dulu. Wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trisna, Gikalo, terima kasih semua. Nazri Nazri, alhamdulillah. Mariam Hasan. Sebenarnya saya nak duha sekejap sebelum beredar pagi ni. Nazri Saleh, Wasfani Ahmad, Agib, terima kasih semua. Yang Mulia Raja Rozlin, Hamidah Abdullah, terima kasih. Siti Khadijah, Salan, Siti Safia, Serino Dalila, terima kasih. Umul Hafsah, Azalia Hussein,
Rabiatul Abu Bakar, terima kasih semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Nuria Ahmad, Asfa Ibrahim, ahlan wa sahlan. Aziz Saiful, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Wahana Abdullah, Zainul Ahmad, ahlan wa sahlan. Puan Kamisa dari jauh, ahlan wa sahlan. Royana Rusia, ahlan wa sahlan. Semua, Rahimah Abdul Rahim. Baik, setakat ini saja dulu Nur Rumah Osman. Jumpa lagi waktu lain insyaAllah. Hasimah Musa, pergi Hadidah Hasan, ahlan wa sahlan. Jamil Ahmad Zaini, ahlan wa sahlan. Mas Najwa, ahlan wa sahlan. Doakan untuk kami juga ya. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Kenang saya dan doa, kenang ana dan doamu. Kenang daku dan doamu Terima kasih Hamizah Bariman, Asfani, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Hamisa, wa khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sauda, ahlan wa sahlan. Isna Iza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.